Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih yang menonton di TV1, saluran berita RTM dan juga RTM Klik dan juga Facebook rasmi Selamat Pagi Malaysia Nadi Suri Pagi. Seterusnya hari ini di Grandstand Selamat Pagi Malaysia Tegur Kita Menang Bersama, kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan platform dalam talian yang menjadi cabaran baharu untuk PKS. Jadi kita bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video yang merupakan salah seorang usahawan PKS sendiri, iaitu Eli Fazira Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi Eli. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Mungkin kita boleh mulakanlah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini bermula daripada tahun lepas. Sudah pun hampir lebih 500 hari kita berhadapan, dan pada ketika ini jugalah kebanyakannya perusahaan kecil dan sederhana sudah pun memulakan langkah baru, iaitu beralih daripada perniagaan secara konvensional pergi kepada perniagaan dalam talian. Mungkin apakah yang dilakukan oleh Puan Eli dan juga bagaimanakah Puan Eli boleh maintain dari segi perniagaannya ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini? Baik, terima kasih kepada Ridwan dan juga Syuhaida. Bagi kami sendiri, syarikat kami Andrusol, sebenarnya sewaktu pandemik yang pertama, PKP yang pertama, kami pun sebenarnya berniaga. Sebelum pandemik kami berniaga secara offline. Jadi sewaktu pandemik kita melihat behavior pelanggan ini dia berubah. Kalau dulu mereka membeli belah di luar, tapi sekarang mereka berada di rumah. Jadi sebagai usahawan PKS pada ketika itu, kita menukar model perniagaan kita. Jadi apa yang Andrusol buat pada waktu itu adalah kami membuat transformasi perniagaan kami daripada menjalankan perniagaan secara offline, kami bertukar kepada online. Dan sewaktu dengan itu, ya Ridwan dan Syuhaida, kami melihat situasi pandemik sebagai satu peluang kepada kami untuk mengeluarkan satu produk baru. Sebab waktu itu masyarakat banyak duduk di rumah dan banyak makan makanan yang tidak sihat. Jadi kami keluarkan satu produk baru, iaitu minuman Bijri Oat yang membantu masyarakat untuk mengamalkan snack secara halal dan sihat. Yang keduanya, sewaktu itu kami pun tak ada pengalaman ataupun ilmu berkaitan online. Memang takut juga sebenarnya, tapi bagaimana kami bertahan? Kami mementingkan ilmu. Andrusol kami pergi kelas-kelas, pergi yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Sebab dengan adanya ilmu, kita boleh bertahan di dalam dunia online. Itu yang kami lakukan sewaktu pandemik ini berlaku. Selain daripada ilmu, antara perkara lain yang juga perlu diberikan perhatian untuk mempunyai seorang idola ataupun sesiapa sahaja yang boleh diikuti ataupun untuk memantau perkembangan perniagaan untuk mereka, usahawan yang ingin berkecimpung perniagaan mereka dalam alam maya ini. Jadi bagaimana Puan Eli boleh berikan sedikit nasihat untuk mereka ini mencari idola yang sesuai dengan perniagaan mereka? Oh, idola. Okey. Sebenarnya kalau kita nak berniaga secara online, betul kita memang kena ada guru. Sebab kalau tidak, kita akan melakukan kesilapan. Sebab sebagai usahawan PKS, kalau boleh kita nak mengurangkan risiko. Jadi kita boleh pergi untuk belajar dan dapatkan idola, mentor, cikgu-cikgu online, sama ada yang berbayar ataupun tidak berbayar. Sebab antara cabaran utama usahawan PKS adalah kewangan. Tak semua orang mampu untuk hire digital agency marketing ataupun nak cari mentor yang berbayar mahal. Tetapi ada satu cara yang baik sebenarnya, Ridwan dan Syuhaida. Kita boleh mengkaji pesaing-pesaing kita dan kita ambil sedikit contoh daripada mereka dan kita adaptasi dengan perniagaan kita. Dan sudah pasti bila kita ada sumber rujukan ini, kita boleh dapatkan group support. Jadi ini akan membantu kita untuk guide kita sepanjang kita menjalankan perniagaan secara atas talian. Kalau kita lihat apabila kita beralih arah daripada perniagaan secara konvensional pergi kepada secara dalam talian ataupun secara digital ini, kalau secara fizikal kita boleh melihat produk tersebut, jadi kita boleh menilai dari segi risiko keselamatan, risiko kebersihan dan sebagainya. Jadi bagi peniaga yang memilih untuk berniaga secara dalam talian, bagaimana mereka memastikan risiko-risiko keselamatan, kebersihan dapat sentiasa ditingkatkan, kerana ini adalah satu kepercayaan perlu dipegang oleh pengguna untuk membeli barangan mereka. Kalau ada masalah mengenai kesihatan dan juga keselamatan, saya rasa selepas itu tidak akan laku produk mereka. Okey, sebenarnya Ridwan, kebanyakan pelanggan kami, mereka selalu bertanya,
sihat tak semua staf-staf yang ada di Antrusol. Jadi kami memang kalau di syarikat kami memang kita menjalankan SOP dengan ketat. Pakai mask all the time. Kita mana yang tak sihat tak boleh datang. Jadi kita pastikan di syarikat kita sendiri, kita pastikan yang mengendalikan produk-produk untuk pelanggan ini sihat, menjalankan SOP dengan baik. Dan sebab kebanyakan pelanggan mereka risau kalau kata terpaksa mengalami risiko keselamatan lah. Sebenarnya bila kita menjalankan perniagaan secara online ini, dia adalah satu kelebihan. Sebab kalau sebelum ni pelanggan terpaksa keluar rumah, mereka terpaksa menyerahkan wang dalam bentuk fizikal kepada peniaga, ada risiko terkena jangkitan lah. Tetapi dengan adanya online ini, sangat mudah kerana pelanggan hanya boleh duduk di rumah, membuat pesanan dan tunggu di rumah untuk pesanan mereka sampai. Jadi pada saya untuk usahawan PKS, kita harus menjaga SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan produk kita dalam keadaan yang selamat dan sihat untuk digunakan oleh para pelanggan kita. Ini sangat penting. Satu lagi antara kelebihan apabila berniaga dalam talian ini dapat menyerap banyak kos yang tidak perlu, contohnya kos lebihan logistik, sewa rumah, api, air dan sebagainya. Cumanya kalau Puan Ali boleh kongsikan, kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya pihak kerajaan turut mengambil langkah yang proaktif membantu usahawan yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi apakah antara bentuk-bentuk bantuan yang boleh dipohon oleh usahawan yang ingin memulakan perniagaan mereka dalam talian? Okey, semenjak pandemik ini saya rasa dia adalah satu hikmah yang sangat baik. Kerajaan mula membuka mata masyarakat dengan menyediakan yang pertama kelas-kelas percuma untuk kita belajar online sangat banyak. Jadi dia seolah-olah memahami kesusahan dan kesukaran usahawan PKS yang mana kita tersekat dari segi kewangan. Jadi yang pertama, untuk dapatkan ilmu tidak susah lagi, iaitu kita boleh pergi kelas-kelas yang diajukan oleh agensi-agensi kerajaan sendiri. Jadi dengan ilmu itu kita boleh memulakan perniagaan online. Yang kedua, ada banyak juga bantuan dan juga geran yang diberikan untuk membangunkan perniagaan secara online. Kita kena rajin untuk surf sahaja dalam internet. Saya boleh katakan sejak berlaku pandemik ni, Syuhaida, sangat banyak peluang. Kita sebagai usahawan PKS, kita kena buka mata dan kita kena tahu kat mana nak ambil peluang. Jadi kita kena tahu kat mana nak ambil peluang. Memang peluang itu tersedia apabila banyak pakej-pakej bantuan daripada pihak kerajaan untuk peniaga-peniaga, ada geran prihatin nasional dan sebagainya. Jadi bagaimanakah peniaga, terutamanya PKS ini, boleh memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam masa yang sama memperhalusi dan juga memperkemaskan skill untuk berniaga secara dalam talian untuk meningkatkan pendapatan mereka sekurang-kurangnya sama seperti sebelum pandemik kita berlaku. Bagaimana? Okey, dengan bantuan yang kita dapati daripada kerajaan ataupun geran, kalau dapat duit sahaja tetapi kita tak tahu nak aplikasikan dengan ilmu untuk perniagaan kita pun tak boleh juga. Jadi kita mantapkan skills kita dari segi online. Contohnya paling penting, kita kena kenal target market kita, kita kena kenal siapa pelanggan kita dan mereka ni berada di mana dalam platform digital. Jadi di situlah kita mungkin menggunakan geran itu untuk membuat ads ataupun iklan berbayar, yang tidak berbayar. Jadi bila kita kenal kita punya pelanggan, kita boleh membantu mereka untuk membeli produk kita. Dan yang paling penting sebenarnya dengan digital ini, dengan perniagaan digital ini, kita dapat jimat sangat banyak. Kalau dulu kita hanya jumpa pelanggan kita terhad dalam hari. Tetapi dengan dunia online ni, kita boleh gunakan platform digital seperti Facebook Live untuk kita engage dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Jadi sangat penting juga sebab dengan geran yang ada dah cukup dah, itu sudah baik. Jadi kita harus memperkasakan identiti perniagaan kita di dalam dunia online. Sebab peniaga online sangat banyak di dalam platform digital. Bagaimana kita nak outstanding supaya pelanggan boleh membeli daripada kita. Sebab itu elok kita kaji juga pesaing, apa yang mereka buat, apa ekstra yang mereka buat, dan dengan itu kita sentiasa bereksperimentasi. Sebab ilmu-ilmu yang dapat juga kita kena sesuaikan dengan perniagaan kita sebab kita lebih kenal produk yang kita jual.
Paling mudah sebenarnya untuk kita lakukan SWOT analysis lah apabila kita memulakan perniagaan untuk kita mencari kelebihan, kekurangan dan sebagainya dan dinilai selepas itu. Bila kita bercakap berkenaan perniagaan dalam talian ini, ianya pasti akan terkait dengan soal internet, akses kepada internet. Jadi mungkin ada peniaga ataupun usahawan di luar sana yang ingin memulakan perniagaan dalam bentuk dalam talian ini, cumanya mereka kurang akses kepada internet ataupun kawasan mereka tu tidak mendapat capaian internet yang bagus ataupun cukup kuat. Jadi bagaimana sebenarnya dalam situasi ini mereka boleh mencari satu solusi awal supaya mereka boleh memulakan perniagaan mereka? Paling penting betul kalau kita nak berniaga secara online, internet kenalah kuat dan juga dia punya talian kan kena bagus. Jadi kita kena buat sedikit kerja. Kita kena survey lah mana syarikat telekomunikasi yang bagus, yang bersesuaian dengan lokasi kita dan apakah kos-kos ataupun package yang mereka tawarkan. Sebenarnya untuk usahawan memang ada package-package yang sesuai dan juga berpatutan untuk kita gunakan sebagai usahawan PKS. Saya percaya sebagai usahawan PKS kita akan ada banyak cabaran. Cabaran internet sudah pasti nombor satu untuk mereka yang menjalankan perniagaan secara online. Tetapi sebagai usahawan PKS, kita kena cari jalan. Kita tak boleh tunggu internet itu sampai. Kita kena cari jalan bagaimana nak dapatkan carian internet yang bagus supaya perniagaan kita dapat berjalan dengan lancar. Sebab online ni internet bukan nak guna sepanjang masa. Kita kena tahu timing-timing yang prime, yang mana pelanggan kita sedang aktif. Mungkin di waktu pagi, selepas balik kerja. Jadi waktu-waktu itu kita kena pastikan tiada gangguan line internet. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Puan sendiri apabila kita melihat perkembangan digital, platform digital ini sebagai salah satu cara untuk kita berniaga dan juga mendapatkan pendapatan terutamanya kepada peniaga-peniaga sekarang. Mungkin sedikit mesej dan juga tips Puan Elly. Okey, tips saya kepada semua usahawan yang nak berhijrah ke perniagaan online, kita sebenarnya harus bangkit pasca pandemik. Kita harus meneroka dunia digital kerana dengan digital, ia telah melakukan satu fenomena baru dalam dunia perniagaan. Jangan takut sekiranya kalau saya jual tak ada orang beli. Jangan takut kalau gagal sebab itulah pemikiran yang salah. Kita harus sentiasa belajar, pergi ke kelas-kelas, dapatkan circle yang positif yang dapat kongsikan semangat dan cara bagaimana mereka buat. Kita cari jalan. Sebab saya pasti dengan wujudnya pandemik ini, kita mengalami kesukaran. Bukan senang ya nak ubah daripada offline kepada online seperti Antuso juga. Tetapi benda yang paling penting adalah kita mahu survive. Sebab itu kita cari jalan bagaimana nak keluar daripada masalah ini dan sebenarnya online sangat banyak manfaat. Jadi kita kena faham apakah kebaikan yang diberikan oleh perniagaan secara digital. Dan yang paling penting, kita kena kreatif, kita kena berikan promo-promo yang menarik, mungkin free gift, kita kena buat extra service seperti penghantaran pada hari yang sama supaya jadi outstanding berbanding perniagaan yang lain. Dan akhir sekali, sebagai usahawan PKS, kita kena kuat. Dari segi minda, kita kena jangan cepat putus asa, kita kena sentiasa ada passion melakukan apa yang kita lakukan supaya kita tak mudah berputus asa. Dan paling penting berdoa dan berusaha, insya-Allah kita pasti menang. Insya-Allah. Kita usaha dulu kemudian baru tawakal. Terima kasih kepada Elly Fazira Jamil selaku usahawan PKS yang kami bawakan hari ini untuk berkongsi apakah antara cabaran yang perlu dialami oleh usahawan tempatan dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan mengusahakan perniagaan mereka.